Okey. Cikgu mula. Tak boleh tunggu lama-lama. Boleh juga tunggu tapi malaslah nak tunggu. Okey. Cikgu berhenti sampai sini. Dah dapat dah jawapan dia. Raja di bawah. Okey, kita baca soalan dia balik. Kalau kamu cuba buat hari itulah cikgu bagi soalan. Kamu dah tahu tak apa sebab-sebab jawapan kamu yang dapat. Okey. Raja di bawah menunjukkan sebahagian daripada graf bagi fungsi kuadratik fx sama dengan A dalam kurungan X tolak P dan dalam kurungan X tolak Q dengan keadaan P lebih kecil dari Q. Titik R ialah titik maksimum. Okey, R tu ialah maksimum bagi graf fungsi kuadratik tersebut. Okey, hitung nilai P. Okey, P kita dah P ni, okey, P dekat sini. Ni nilai P ni. Fx, Ax tolak P, X tolak Q. P ialah, yang dalam ni ialah punca-punca. Punca-punca ni terus tengok dekat sini saja. Terus nampak je dekat situ. Okey. Ini X sama dengan 2, X sama dengan 6. Itu ialah punca dia. Okey, X sama 2, X sama 6. Jadi maksudnya dekat sini, okey, sebab dia sebut P lebih kecil dari Q. Jadi P itu mestilah, okey. Jawapan yang ada dekat situ, punca-punca dia tu. Okey, okey. Okey. Yang ada dekat situ jawapan daripada graf. Daripada graf kita tengok punca-puncanya ialah 2 dan 6. Okey, punca dia. Punca itu jawapan. Punca-punca. Punca-punca ialah 2, X sama dengan 2 dan satu lagi X sama dengan 6. Okey, dan dia bagi tahu dekat situ, okey, apa soalan dia? Fx sama dengan A X tolak P X tolak Q. Okey, P lebih kecil dari Q. Dia bagi tahu dekat situ. P lebih kecil dari Q. Okey, jadi kalau P lebih kecil dari Q dekat sinilah kita tengok. Jadi sama dengan A Fx tu sama dengan A X tolak 2 X tolak 6. Okey, jadi P sama dengan 2, PQ sama dengan 6. P sama dengan 2, Q sama dengan 6. Okey, dah jawab dah hari tu. Cuma smart, yang hari tu cikgu tinggalkan kamu soalan A tu sama dengan berapa? Ya, A sama dengan berapa? Nak tentukan A sama dengan berapa, kita tengok graf dulu. Graf itu positif ke negatif? Negatif. Okey, kita nak cek balik kan? Hilang. Okey. Okey. A itu dah tentu negatif. Okey, sebab graf dia bentuk masam. Cuma nak tahu negatif tu negatif berapa? Negatif 1 ke negatif 2 ke negatif 4 ke? Okey. Jadi A kamu dapat negatif berapa? A mesti negatif. Okey. C sama dengan berapa tu? Negatif 12. Okey. Yang tu kamu C ialah paksi Y. Potongan apa dia panggil? Bukan potongan, dia panggil pintasan. Okey. Jadi C, cikgu cek sini. C sama dengan 12. Dia tak tanya pun. Okey, jawab. Okey, sekarang ni nak tentukan A sama dengan berapa. A tu dah tahu dah negatif. Sebab bentuk dia masam mesti negatif. Okey, daripada persamaan dekat atas. Okey, ni C sama dengan 12 ni. Apa guna C sama dengan 12? Okey. C sama dengan 12. Salah. C bukan sama dengan 12. C sama dengan berapa? Negatif 12. Negatif 12. Tak boleh, dia graf dia dekat bawah. Dia C ni memainkan peranan ni. Okey, nak tahu dia negatif berapa. Okey, kalau dekat sini, daripada persamaan dekat atas, cikgu kembangkan. Okey, A, X tolak 2 tu A, X kuasa 2 tolak 6X tolak 2X tambah 12. A X kuasa 2 tolak
8x tambah 12. Okey. Bila cikgu kembangkan yang dekat atas tu. Okey, sekejap. Ada apa-apa soalan dekat sini? Tak ada cikgu. Okey, faham yang cikgu buat tu kan? Okey, kemudian nak tahu C sama dengan negatif 12. Dekat sini, C sama dengan berapa? 12, nampak tak? Positif 12. Sini 12 kan? Okey. Tapi jawapannya mesti C sama dengan negatif 12. Jadi A sama dengan berapa? A mesti sama dengan, sebab nak jadikan dia negatif, A mesti sama dengan negatif 1. X kuasa 2 tolak 8X tambah 12. Okey. Cikgu gantikan A negatif. A dah tentu negatif, cuma nak tahu negatif berapa sahaja. Jadi kalau A negatif 1, okey, cikgu teka A negatif 1. Jadi bila cikgu darab, tengok jawapannya. Negatif X kuasa 2 tambah 8X tolak 12. Betul tak C sama dengan negatif 12? Samakan dekat sini. Daripada graf C sama dengan negatif 12, daripada persamaan pun mesti dapat C sama dengan negatif 12. Oleh sebab itu A sama dengan negatif 1. Okey. Ataupun kamu ada cara lain nak bagi tahu cikgu? Negatif tentu negatif. Kalau cikgu letak negatif 2, cikgu kenapa tak boleh letak negatif 2? Kalau cikgu letak negatif 2, okey, cikgu buat sebelah sini. Negatif 2, persamaan dia sama. X kuasa 2 tolak 8X tambah 12. Okey, kalau cikgu letak negatif 2. Negatif 2 darab 12, dah jadi berapa? Negatif 24. Negatif 24. Okey, sama tak dengan sini? Pintasan dia. Tak sama. Itu sebab cikgu letak dia negatif 1. Kalau negatif 1 darab 12 dapat negatif 12. Dah betul dah. Itu dah persamaan dia. C itu pintasan dia negatif 12. Itu guna dekat graf C negatif 12. Okey, jadi yang salah. Yang tu betul. Cikgu tanya kamu, hari tu cikgu pula jawab. Teruknya cikgu. Okey. Kamu ada cara lain? Nak beritahu cikgu, macam ni boleh tak cikgu? Ni boleh tak? Okey, ada tak? Ke tak tahu apa? Tak mau tanya? Pakai yang cikgu punya je? Pakai cikgu punya. Okey. Cikgu punya. Okey, jadi dah selesai dah soalan tu. Pakai yang cikgu punya lah. Okey. Itu nak tentukan AA tu sebenarnya tak susah sangat. Itu sebab dia tak susah sangat. Dia tak susah sangat tu, kita tengok balik soalan dia. Itu dia tanya P dulu. Dia tanya Q. A tu berdasarkan jawapan P dengan Q tu kamu dapat A. A dah tahu mesti negatif. Okey. Okey. Kemudian, kita kena kembangkan barulah dapat A tu berapa. Nak guna 1 ke 2. Maksudnya dia kalau semakin besar nombor tu, dia semakin rapat kot. Graf dia tu semakin kecil kot. Dia semakin rapat graf dia tu. Dia punya bentuk telur tu semakin tajam. Macam tu lah. Cikgu lupa yang tu. Kena tengok balik. Kalau semakin besar, semakin kecil nilai A dia tu. Dia ada perubahan graf tu. Okey. Okey, B. Tulis persamaan kuadratik tersebut. Tulis. Cikgu dah tulis dah tadi. Okey. Yang ni. A semua dah dapat. Cikgu dah buat dah. Okey, persamaan kuadratik tu. Yang ni. Okey. Bila A cikgu dapat negatif 1, cikgu kembangkan inilah persamaan kuadratik ni. Negatif X kuasa 2 tambah 8X tolak 12. Okey. Cikgu dah kembangkan dah. Ini jawapan dia. Itu ialah persamaan kuadratik tersebut. Okey. Cikgu. Ya. Kalau persamaan kuadratik bukan dia kena ada kosong. Kosong kat mana? Macam yang X negatif X kuasa 2 tambah 8X tolak 12 betul sama dengan kosong. Okey, pandai. Yang ni nak sama dengan apa? Yang ni sama dengan apa? Dia tak sama dengan kosong. Ni sama dengan Y. Fx tu. Okey, tengok jap. Okey. Tuliskan persamaan kuadratik tersebut. Okey, persamaan kuadratik tersebut ini bentuk graf. Dia mesti sama dengan Y. Y sama dengan apa-apa-apa. Kalau sama dengan kosong tu,
Betul juga persamaan kuadratik, tapi itu bukan bentuk graf. Okey, itu adalah persamaan biasa saja. Dia nak cari nilai-nilai X, nilai-nilai Y. Okey. Kalau bentuk graf, dia mesti ada. Graf ni mesti nama dia Y sama dengan apa. Ni fx. Fx ni Y. Y sama dengan apa. Okey. Graf fungsi kuadratik. Dia kalau kamu tanya itu, tuliskan persamaan graf fungsi kuadratik tersebut. Okey. Soalan yang tepat lagi lah. Tuliskan persamaan graf fungsi kuadratik tersebut. Okey. C. Persamaan paksi simetri. Okey. Paksi simetri dia. Macam mana dapat paksi simetri? Dekat R, cikgu. Okey. Apa? R ni berapa titik dia? 4. 4. Sebab apa 4? Dia nak X dia 4. X dia 4. Macam mana dapat 4 tu? Sebab tengah-tengah dia. Okey, tengah-tengah dia. Pandai. Okey. Gunalah apa cara sekalipun asalkan kamu dapat tengah-tengah dia. Okey. Sini 2, sini 6, tengah-tengah dia dapat 4. Okey. Carilah. Tapi kalau cara cikgu ialah 2 sampai 6 ni beza dia ialah 4. Okey, jap. Okey. Kalau cara cikgu. Guna apa cara sekalipun tak apa. Okey, congak-congak pun boleh. Okey, tengok. Sini 2, sini 6. Okey. 2 sampai 6 berapa jarak dia? Ada 4. Okey, 4. Daripada 2 sampai 6 ada 4 jarak dia. Jadi nak tengah-tengah dia, kalau dah jarak 4, tengah-tengah dia ialah 4 bahagi dengan 2. Okey, dia mesti 2. 2 ni maksudnya daripada kiri ke kanan tambah 2. 2 tambah 2 dapat 4. Kalau 4 tambah 2 dapat 6. Dia kena tambah 2, 2, 2, 2. Okey, ni sama dengan 4. Jadi persamaan paksi simetri dia ialah, apa persamaan paksi simetri? 4 tu betul. Persamaan paksi simetri. Apa nak jawab? Betul tu? 4 yang memang betul. Nak tulis persamaan tu. Dapat 2 markah tu. Senang. X sama dengan 4 je. X sama dengan 4. Okey, garis dekat sini. Okey. Betul lah tu, garis dekat sini. Ni dekat sini R ni. Okey, garis dia dekat situ. Ada tengah-tengah. Jadi paksi simetri itu maksudnya kita garis tu sama tengah. Okey, kalau dia suruh. Okey. Kalau okey, kita jawab dulu soalan ni. Tentukan paksi simetri. Soalan dia tentukan paksi simetri. X sama dengan 4. Okey, dah jawab ni. X sama dengan 4. Okey. Jadi maksud cikgu, apa tak cikgu nak sebut tadi? X sama dengan 4. Sekejap. Apa soalan cikgu nak buat tadi? Sekejap. Okey, yang ni boleh faham tak? Tentukan paksi simetri tu. Okey, tuliskan persamaan paksi simetri tu. X sama dengan 4. Okey, yang cikgu nak tanya tadi ialah kalau dia kata lukis paksi simetri tersebut. Okey, kalau lukis tu macam tu ajalah. Kamu buat apa? Ni. Garis. Dia kata garis paksi simetri tu. Kamu gariskan. Dia ada tanya persamaan, kamu jawab X sama dengan 4. Okey. Nyatakan koordinat titik R. Okey. Apa dia koordinat dia ni pula? Ni apa koordinat dia dekat sini? Macam ni nak dapat koordinat? Pakai persamaan kuadratik. Pakai persamaan kuadratik, lepas tu? Masukkan X dia yang 4 tu. Okey, betul. Cantik. Okey. Jadi persamaan kuadratik itu ada, cikgu guna yang atas ni. Persamaan ni ialah Y sama dengan negatif. Okey, negatif X kuasa 2 tambah 8X tolak 12. Okey, lepas tu paksi simetri itu sama dengan 4. X sama dengan 4. Bila X sama dengan 4, okey, gantikan. Y sama dengan negatif 4. X sama dengan 4. Okey. Lepas itu tambah 8, 4 tolak 12. Ini berapa? 16, 32, 16 tolak 12, 4. Okey, dapat 4. Betul tak? Kamu dapat 4 tak? Kamu
Dah buat ke belum? Dapat 4 tak? Cikgu tak guna kalkulator tapi rasa macam betul tu. Dapat cikgu. Okey. Betul 4 kan? Y sama 4. Okey, jadi. Betul. Okey, betul. Jadi dia tanya, tuliskan persamaan kuadratik. Bersamaan, nyatakan koordinat titik R. Okey, jadi R ialah, dia nak koordinat R. Okay, R ialah X. Jadi 4. Okey, itu ialah koordinat R. Okey, buat tadi. Cikgu. Macam ni cikgu congak dapat 4 cikgu? Cikgu cakap dapat 4. Okey. 4 kosong 2 berapa? 16. 16. Jadi jadi negatif 16 kan? Okey, cikgu tulis. Okey, ni 16. Cikgu tulis kat atas ni lah. Cikgu tulis. Okey, 16. Negatif 16. Okey. Tambah 8 darab 4. 32. Tolak 12. Okey. Jadi 16 tambah 32. Okey. Okey, sekejap. Cikgu kena tulis kat bawah juga. Dekat tepi. Okey, so negatif 16 tambah 32 tolak 12. Okey, hari tu cikgu bagi tahu macam mana cikgu congak. Bukan cikgu bagi tahu bila cikgu lupa. Okey, simbol-simbol ni semua kita boleh tukar pergi kiri, pergi kanan. Okey. Bila dah baru lagi ni 2-3 hari lepas. Dah cikgu bagi tahu kan, ikut suka cikgu lah. Cikgu nak letak kiri ke, depan ke, belakang ke. Betul tak? Ada cikgu cakap macam tu. Kan? Jadi, katalah cikgu congak ni, cikgu dalam kepala cikgu, dan kita tinggal lepas tambah 32, cikgu macam pening-pening sikit lah. Jadi cikgu tak suka. Yang positif ni cikgu letak dekat depan. Okey. Jadi cikgu letak positif 32. Cikgu pindah je. Negatif 16 cikgu letak situ. Negatif 12. Cikgu boleh pindah-pindah di mana-mana pun. Okey, jadi cikgu tahu 32 tolak 16. Cikgu terror lah. 32 tolak 16 dapat 16. Lepas tu, 16 tolak 12. 32 tolak 16, cikgu dapat 16. Lepas tu tinggal 16 tolak 12. Itu sebab cikgu dapat 4. Okey, simbol matematik tu boleh pindah. Dengan nombor dia sekali, bawa je lah pergi mana-mana pun. Selagi dia tak melepasi sama dengan. Okey, katalah dia ada sama dengan dekat sini. Okey, kalau negatif 16 pergi dekat kanan, itu sebab dia tukar jadi positif. Okey, selagi dia tak tukar sempadan dia dekat sini, bawa je lah mana-mana pun. Okey, contoh lagi. Negatif 5 tambah 3 tolak 2 tambah 1 tambah 4 tolak 6. Okey, cikgu tak kira pun. Cikgu nak bagi tahu. Negatif 5 cikgu tak suka duduk depan. Bawa dia duduk belakang, dia akan jadi 3. Dia mesti ikut sekali simbol tu. 3, 5. Tolak 2 cikgu tak suka. Cikgu suka tambah 1. Tambah 1, tolak 2. Dan seterusnya macam itulah. Pindah je mana-mana pun. Selagi dia tak tukar sempadan sama dengan tu. Selagi dia tak lepas sempadan, bawa aja jalan-jalan mana-mana semua boleh. Itu cara cikgu cakap. Okey. Okey cikgu. Okey. Yang tu dekatan 3, 2, 1 dulu kot. Cikgu kamu tak ada bagi tahu ke? Tak. Ada kot tapi tak ingat. Memang kamu baik betul lah. Kalau orang kan cikgu kamu tak bagi tahu. Ada pun cikgu dulu malas. Okey, cikgu cakap itu je. Walaupun cikgu tu rajin, tunjuk kata malas. Lepas tu berdosa besar. Hari Jumaat kot tu. Okey. Nombor 2. Okey, try tengok. Rajah menunjukkan sebuah segitiga. Bentukkan satu ungkapan kuadratik dalam sebutan H bagi luas segitiga. 2 markah. Jadi dalam kepala kena ingat, kalau 2 markah, 1 markah dia tak susah sangat. Bila 2 dengan 1 ni, kamu jangan fikir pelik-pelik sangat. Itu maksud dia, markah ni. Kalau 2 dengan 1, jangan fikir pelik-pelik. Dia biasa-biasa aja. Kalau 4, okey, yang ni kena fikir banyak sikit. Macam tu. Kalau 1 markah, maksudnya kamu janganlah susah-susah sangat. Mesti senang aja. Kalau 2 pun lebih kurang macam tu je. Dia senang aja. Okey. Walaupun gambar nampak susah, tengok markah. Ini Cikgu Farid bagi tahu kalau 2 dengan 1 ni yang kita biasa-biasa buat. Yang kita dah biasa belajar.
Kalau 4 tu kadang-kadang luar biasa sikit lah. Okey. 3 pun luar biasa juga sikit-sikit. Tapi 2 dengan 1 tu jangan takut walaupun gambar dia pelik. Kamu boleh jawab kalau 2 satu markah tu. Okey, soalan dia tanya bentukkan satu ungkapan kuadratik. Okey, cikgu bagi kamu jawab. Nak cari luas segitiga. Dah dapat bagi tahu cikgu. Kalau A tu boleh jawab, selalunya lah kalau A boleh jawab, B yang ke bawah tu dia macam boleh sikit. Nak tengok markah. 2, 4, 3. 9 markah. Dapat jawab ni 9, best lah ni. Bahagian B. Kamu jawab ke tak? Tengah cuba. Betul lah kamu ni concentrate. Diam sikit je. Tinggal sikit. Okey. Kamu concentrate, cuma cikgu tak nampak je kamu ni concentrate ni buat apa ni? Concentrate jawab ke concentrate tengok? Ke kamu tengok mak kamu masak? Ataupun kamu tengok adik kamu main game? Yang buat tu baguslah. Cikgu pun tak tahu kamu sedang buat ke. English Alini ni dia buat ke, dia tengok ke, dia dapat jawapan. Oh, Cikgu Farid tak nampak, malas buatlah. Okey, sambil kamu buat, cikgu nak tengok siapa dia dalam kelas. Dah ada 18, 17, 16. Okey. Aiman, Arwinashin, Soma, Putri. Aisyah tak ada ke? Aisyah tak masuk. Aisyah dia ikut ayah di jalan mana ni? Dia pergi melancung ke Aisyah ni? Putri ada ke? Putri. Lama je tak sebut nama Putri ni. Putri ada. Putri. Putri buat tak? Lamanya kamu buat. Dapat ke tak? 2 markah tu bukannya lama sangat. Cikgu, saya dapat 4H kuasa 2 tambah 6H tambah 0. Betul ke? Okey. Entah. Betul tak? Entah tu sebab cikgu tak kira lagi. Okey. Dah dapat satu jawapan. Jadilah. Kawan-kawan dah jawab. Okey. Tengok cikgu buat. Kita cek tengok jawapan. Okey. Nak lukis tak payahlah. Okey. Dia kata luas segitiga. Okey. Luas segitiga. Formula segitiga. Segitiga apa formula dia? Nak tahu formula je. 1/2 darab panjang darab lebar. Okey. 1/2 kan darab panjang. Macam betul tapi boleh pakai lah. Asalkan kamu faham. Tapi kalau istilah yang betul, 1/2 darab panjang darab lebar ke? Darab tapak darab tinggi. Ke dah tukar dah sekarang? Sekejap nak tanya Ijazi. Betul tak formula cikgu? Ke tukar dah? Ijazi. Soma. Betul cikgu. Betul. Formula cikgu. 1/2 darab tapak darab tinggi. Okey. Bukan cikgu tahu kamu faham tu, bukan apa, cuma istilah tu cikgu-cikgu orang lama, cikgu punya 1/2 darab tapak darab tinggi. Cikgu takut sekarang dia dah tukar 1/2 darab panjang darab lebar. Tu cikgu tanya. Okey, kalau cikgu guna istilah lama tu minta maaf lah, cikgu memang orang yang tua dah. Cikgu guna yang dulu, asalkan kamu faham je. Dia macam tu. Segitiga 1/2, yang ni tapak, yang ni tapak. Yang atas ni ialah tinggi. Okey, jadi istilah masih sama. Kalau tukar pun tak apa, asalkan kamu faham. Formula kalau kamu tulis tak ada markah. Okey, cuma cikgu nak bagi tahu aja. Okey, jadi dekat sini 1/2 dia punya tapak. Okey, tapak dia
Ambil mana satu pun tak apa. Kamu ambil tapak yang mana? Asalkan darab dua-dua. Tapak yang mana? Biasanya tapak, kalau segitiga, yang ni tapak dia. Okey. Tapak dia ialah, apa dia tapak dia? 2H tapak dia. Okey. 2H dekat situ. Okey, yang ni ialah tinggi. Okey. Jadi 1/2 darab tapak. Tapak dia 2H darab tinggi. Tinggi dia ialah 2H tambah 3. Okey. Lepas itu, yang ni selesaikan. Macam mana kamu selesaikan? Nak tahu kamu punya cara? Cikgu nak ikut kamu punya. Kamu buat macam mana? Kembangkan. Okey, cikgu ikut. 1/2. 2H darab 2H. Okey. 2H darab 2H. 4H kuasa 2. Kemudian 2H darab 3. 6H. Okey, kembangkan. Kemudian, okey. Yang ni kena, ini maksudnya, ni maksud apa pula ni? Yang ni ialah 1/2 darab 4H kuasa 2. Dia kena darab, ini kembangkan. Macam ni sama je lah. Yang ni kamu darab satu-satu, ini pun sama. 1/2 darab 4H kuasa 2, 1/2 darab 6H. Jadi 1/2 darab 4H kuasa 2 dapat 2H kuasa 2 tambah 1/2 darab 6 dapat 3H. Itulah persamaan dia. Okey. Persamaan apa? Luas segitiga. Jadi ini ialah luas segitiga. 2H kuasa 2 tambah 3H. Luas segitiga. Okey. Ada nak tanya? Cikgu, pintasan Y dia tak letak Pintasan Y. Ini mana ada soalan pintasan Y? Oh, tak ada? Sebab dia minta persamaan kuadratik. Tak ada. Dia persamaan kuadratik tu ada macam-macam jadi. Okey, yang kamu tanya yang ni pun 2H kuasa 2, tapi dia bukan bentuk graf. Kalau bentuk graf dia akan tulis persamaan graf fungsi tersebut. Okey, yang ni tak. Ini dia bagi luas segitiga. Jadi dia tak ada tambah dengan pintasan Y. Okey, dia tak ada tambah kosong pun. Okey, dia tak ada Y. Tu yang cikgu buat luas segitiga tu. Luas segitiga. Nak tambah kosong pun boleh. Tapi okey, boleh. Tapi tak ada apa-apa maksud pun dekat situ. Pintasan Y. Tapi kalau betul-betul, okey, ini cikgu mengarut sikit. Okey, mengarut yang betul ni. Dah kamu sebut tambah kosong. Okey, macam ni. Kalau dia boleh jadi soalan tu, cikgu tak ajar lah tu, cikgu tunjuk je. Kalau kamu tambah kosong, soalan ni boleh jadi soalan bentuk graf tu. Dia boleh buat pun yang tu. Okey, katalah. Okey, cikgu guna gambar cikgu yang dekat sini. Segitiga yang atas ni. Okey. Sama dengan kosong. Okey, dekat situ. Okey. Cikgu buat ini dalam bentuk cantik. Okey. Okey, sama dengan kosong. Okey, tambah kosong. Jadi, tambah kosong ni maksudnya pintasan Y pada kosong. Dekat situ. Segitiga dia lebih kurang. Ni tak bentuk segitiga. Ni bentuk apa ni graf ni? Dah sebut dah tu. Ni bentuk apa? Senyum ke masam? Ini bentuk senyum. Ni kosong dekat situ. Lebih kurang macam itulah. Okey, itu graf dia. Okey, itu dah masuk, dah cerita lain dah pula. Okey, cikgu tak ajar yang tu. Okey, jadi luas segitiga yang ni. 2H kuasa 2 tambah 3H. Dia tak payah kosong. Okey. Dah? Faham? Faham, cikgu. Okey, sebab dia bukan graf fungsi. Okey, sambung soalan. Di bawah luas segitiga 152. Luas segitiga 152. Cari nilai H. Dia bagi tahu dah. Berdasarkan yang kita dapat formula tadi betul. Kalau formula tadi salah, habislah semua salah. Luas segitiga 152. Okey, kira berapa nilai H? Cikgu bagi 2-3 minit.
8 meter. Okey, sama dengan 8. Okey, jadi cikgu buat. Cikgu tak tahu jawapan dia lagi. Okey. Cikgu kira luas 152. Jadi luas segitiga. Okey, 152. Betul tak? 152. 152 betul. 2H kuasa 2 tambah 3H. Okey, yang ni yang kamu tanya tadi tu, nak sama dengan kosong tu. Okey. Jadi, ini positif. Cikgu pindahkan ke sebelah kiri, ke sebelah kanan. Cikgu tinggal kosong dekat situ. 2H kuasa 2 tambah 3H tolak 152. Okey. Lepas itu, okay, cikgu susun macam kita biasa tengok. Sebenarnya kosong ni duduk dekat depan dengan belakang sama saja. Okey, tapi sebab kita biasakan tengok yang ni, cikgu tukar tempat. 3H tolak 152 sama dengan kosong. Okey. Lepas itu, kita akan buat dua kurungan. Ini dah bahagian B ni mesti dia nak markah ni. Dua kurungan. Okey. Dan, dua kurungan ni kamu tak tahu nak jawab pun macam mana. Andaikan kamu gunakan kalkulator. Okey. Mod AQN, A sama dengan 2, B sama dengan 3, C sama dengan 1, negatif 1, 5, 2. Okey, kamu dapat X1. X1 berapa? X2 berapa? 8. X1 8. Okey. X2 negatif 19/2. Negatif 19/2. 19/2. Yang tu. Okey. Okey. Yang ni kita dapat jawapan. Okey, cara nak tulis dekat kurungan tu. Okey. Nanti markah kira dekat kurungan sini. Yang ni dia tak kira ni. Ni cikgu tutup ni. Walaupun kamu tulis jawapan tu, dia tak kira markah. Walaupun betul. Kalau kamu tak ada kurungan ni, kamu tak buat salah. Okey. Tak ada markah dekat situ. Soalan ni berapa markah? Soalan ni 4 markah. Maksudnya hilang. Okey. Kalau kamu tulis persamaan ni saja. Ini markah dekat sini aja yang kamu dapat ni. Kalau dapat dekat sini. Okey, cara nak tulis. Okey, ini bukan X. Guna huruf H. Letak H. Letak H. Okey. Jawapan yang pertama 8. Cikgu letak dia kurung yang pertama 8. Okey. Simbol dia positif. Ni positif. Cikgu letak dia negatif. Ni cara tulis nak dapat markah. Okey. Kemudian yang kedua 19/2. Letak 19 dulu. Di sebelah kanan. 2 letak di sebelah kiri. Sebab di bahagian kedua. Negatif tukar jadi positif. Okey. Yang ni dah boleh padam. Sebenarnya dia tak mau tengok pun. Okey. Tapi kalau kamu nak tulis pun tak apa. Tak payah padam. Cuma nak bagi tahu tak kira markah yang tu. Okey. H tolak 8 sama dengan kosong. Okey. H sama dengan 8. Satu lagi ialah 2H tambah 19 sama dengan kosong. H terus dia tulis, tak payah tunjuk macam mana nak selesai pun. Katalah nanti kamu tak tahu pun macam mana nak selesai. Tak payah tunjuk pun. Tulis H sama dengan negatif 19/2. Okey. Lepas itu, tulis jawapan terakhir. Oleh sebab itu, H sama dengan 8 cm. H sama 8 cm. H sama dengan negatif 19, tulis je. Kalau nak tulis, tak diterima. Sebab tak ada jawapan negatif. Okey, jawapan semua positif. H dalam cm. Dapat 8 cm. Betul tu? Zibat 8 cm. Cari nilai H, sorry. Bukan 8 cm. Sorry. H berapa? H berapa? Cari nilai H. H sama dengan, bukan 8 cm ke apa, tak ada. H sama dengan berapa? 8. H sama dengan 8. Yang cikgu salah. Cikgu kena nak dalam cm. Tak ada apa pun. Okey. H sama dengan 8. Tak ada cm pun H dekat sini. Okey. H sama dengan 8. Balik. Sorry. H sama dengan 8. Okey. Cikgu kena nak ukuran H tu berapa cm. Okey. H sama dengan 8. H tu dia punya nilai dia sama dengan 8. Okey. Boleh? Seterusnya. Next. Boleh. Okey. Chat nak tanya tak? Tak ada cikgu. Okey. C.
Ashraf nak memasang jubin berukuran 0.5 pada seluruh kawasan segitiga tersebut. Berapa nak kena guna jubin tu? Jubin tu tile. Berapa nak guna? Saiz dia 0.5. Okey, try tengok. Berapa dia nak pasang? Cik, bagi 2-3 minit. Berapa jubin? Berapa tile je tu? Saiz jubin ialah 0.5. Okey. Pandai Ashraf ni nak pasang jubin. Tapi kalau kamu nanti, kamu jangan pasang jubin, upah orang aja. Okey, kamu dah jadi orang kaya nanti, tak payah. Tak payah panggil, tak payah kamu buat, panggil orang yang buat. Okey, ini kamu nak buat, nak kena ukur pula. Tak ada masa lah nak ukur. Kamu nanti dah jadi orang kaya. Okey, jadi orang kaya nanti, makan suruh orang suap. Berak suruh orang basuh. Oh, kamu kaya kan? Duit banyak. Yang jubin-jubin ni pun panggil orang Indon, panggil lah orang Bangla, semua datang orang Pakistan. Okey, pasang jubin. Pasang tile, dia pun pasang, kamu bayarlah upah. Duit banyak, nak buat apa? Okey. Bila pasang sendiri, kamu nak kena kira itu semua. Itu bagi orang lain je. Kita dah kaya. Bila mati pun tanam sendiri. Kaya kan? Okey, dapat tak? Kalau kamu tak dapat tu maksudnya memang kamu jadi orang kaya lah. Kalau kamu dapat tu, kamu boleh kerja pasang jubin. Kamu pandai kira. Tapi kamu jadi tokek orang pasang jubin lah. Okey. Jangan kamu pasang jubin, kamu jadi tokek dia. Durka panggil, madam, boleh pasang jubin? Durka kata, oh yo, pasanglah sekarang. Itu pun mau tanya ke? Dah dapat jawapan? Tokek, kontraktor, Soma, apa? Berapa jubin nak pasang? Uncle Soma. Bos. Bos dia kira aja. Bos tak kira lah. Bos bayar duit aja. 608. 608. Bagus betul tokek ni. Okey. Macam mana kamu jawab? 100 kira luas jubin, lepas tu 152 bahagi luas jubin. Pandai. Jawapan yang kalau ikut pada jawab tu tepat. Okey. Jadi, cikgu tak kira. Jawab cara tu betul lah tu. Okey. Kira luas jubin. Dia luas jubin tu ialah jubin tu 0.5 darat 0.5. Masuk 0.5 darat 0.5 ialah ini 0.5. Ini 0.5. Itu maksud dia darat tu. 0.5 darat 0.5. Kalau 0.6 darat 0.5, katalah 1.0. Ini 1.0, 0.5. Okey. 1.0 tu yang panjang, 0.5 tu yang pendek. Jadi jubin dia sekarang 0.5, 0.5. Jadi luas dia ialah darat. Okey, luas. Luas jubin ialah 0.5 darat 0.5. Jadi 0.55, 0.25 meter. Meter ke sentimeter? Meter kot. Okey. Meter. Okey, itu ialah luas jubin. Okey. Dan luas kawasan dia tadi, luas kawasan segitiga dia bagi tahu dah. Okey. Luas kawasan segitiga ialah mana? Kawasan segitiga 152. Okey. Jadi luas kawasan segitiga itu 152. Jadi 152 bahagi dengan 0.25. Okey, dapatlah. Okey, berapa? Tekan kalkulator. 608. 608. Tak jadi tekan. Kamu dah dapat. Betul lah tu, semua dapat. 608. 608 keping. Okey, 608 jubin. Tulis. 608 jubin. Okey.
Kalau bahasa Melayu, jubin. Kalau bahasa Inggeris, jubins. Dia banyak. Okey, 608 jubins. Okey. Tapi kalau translate, 608 tile. Okey, ni jubin. Okey. Oh, buat macam tu dulu-dulu cikgu belajar ni. Tanda apa? Dulu masa cikgu sekolah tanda ni. Mak kamu pun macam tu lah. Ni simbol apa ni? Dulu-dulu ringgit. Dulu-dulu kita pakai simbol ni. Menunjukkan cikgu tua nak mampus lah ni. Nasib baik hidup lagi. Okey, ada apa soalan nak tanya yang tu? Tertutup. Ada soalan? Dengan kamu ni. Okey. Dan dah pukul berapa ni? 10, 15, 10, 16. Oh, habis dah. Habis dah. Okey. Sekejap. Boleh siap tak ni? Okey, dah habis dah. Senang ke susah? Sekejap, cikgu tengok. Sebuah kereta bertolak Tanjung Malim, typing 3T 5 jam, jaga purata. Okey. Yang ni macam senang dan macam susah. 2, 4, 3. Okey, cikgu bagi soalan ni dekat kamu lah. Ke kamu nak jawab sampai 10.30? Kita belajar bagi habis. Ke cikgu letih dah, cikgu tak nak buat dah. Cepat. Jawab je lah cikgu. Okey, jawablah. Okey, yang terakhir. Okey, cuba. Jadi minggu depan kita masuk tajuk lain dah. Sebuah kereta bertolak dari Tanjung Malim ke Taiping dalam masa 3T tolak 5 jam. Oh, dia ni ada kebenaran polis lah. Okey, dia dah minta polis. Dia bagi tahu, dia kata Datuk dia meninggal. Okey, walaupun Datuk dia meninggal lama dah, dia tipu polis pun percaya. Okey, dia dapat surat kebenaran. Dia bertolak dari Tanjung Malim ke Taiping. Masa dia 3T tolak 5 jam. Okey, dia tak mahu tulis jam, dia tulis formula dia tu. Jika purata laju 30T, purata laju 30T km per jam, bentukkan satu ungkapan kuratif dalam sebutan T untuk mewakili jumlah jarak yang dilalui oleh kereta itu. Okey, 2 markah. Jadi tak susah sangat. Okey, cepat. Purata laju 30. Purata laju 30T. Macam mana kira? Apa dia? Saya dapat 30T dalam kurungan 3T tolak 5. Okey. Sebab apa kamu dapat macam tu? Sebab formula purata jumlah jarak bahagi jumlah masa. Cantik. So jumlah jarak bahagi 3T tolak 5 sama dengan 30T. Okey. So 3T tolak 5 tu bawa ke kanan jadi darab. Okey. Cikgu faham. Cikgu faham sebab cikgu boleh buat tu, cikgu faham. Okey. Walaupun berasa macam susah. Okey, dia sebenarnya betul lah tu. Okey. Cuma betul tak betul nombor tu cikgu tak tahu. Yang kamu cakap tu betul. Okey. Jap. Purata laju. Okey. Dia bagi tahu purata laju ialah formula purata laju. Okey. Okey. Senang macam ni. Okey. Jangan lupa makan. Okey. Jangan lupa makan. Kamu dah makan ke belum? Ataupun memang kamu dah lemak-lemak banyak tak perlu makan? Okey. Jadi jarak sama dengan laju darab masa. Lepas tu dia bagi tahu dia purata laju kot. Purata laju. Purata laju. Okey. Jadi purata laju. Alah, kita isi ni aja lah. Okey. Jarak sama laju darab masa. Jadi jarak sama dengan okey, laju. Laju dia ialah 30T. Purata laju dia. Okey, 30T. Masa dia ialah 3T tolak 5 jam. Okey, yang ni lah yang beritahu tadi tu. Okey, dah habislah tu. Ataupun kalau tadi purata laju ialah, kalau formula yang betul, purata laju ialah jumlah jarak yang dilalui bahagi masa yang diambil. Itu formula yang tepat lah. Purata laju jumlah jarak yang dilalui dan masa yang diambil. Okey, bila tukar, jarak sama dengan 30 laju, masa dia adalah 3T tolak 5.
Kalau tulis yang ni bukan tak dapat markah, satu markah saja. Okey. Lepas itu sambung. Okey. Okey, kembangkan. Cikgu jawab telefon sekejap. Hello, Assalamualaikum. Okey. 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 Okey, Assalamualaikum. Okey, jadi cikgu darab 30T tolak 30T darab 3T 90T kuasa 2 tolak 150T. Okey, itu ialah jarak. Okey, dapat 2 markah. Faham yang tu? Tak ada susah kan? Dia dah gabung dah yang kita belajar dulu. Jarak masa pun dia dah masuk sekali. Okey, soalan kedua. Yang ni yang mungkin susah. Bila 4 markah tu dia susah sikit. Alah, senang juga. Okey, jarak Tanjung Malang ke Taiping 187.5. Sama macam tadi jugalah soalan dia. Cari jumlah masa yang dalam minit yang diambil oleh kereta tersebut. Okey, berapa? Cepat. Cikgu. Yang soalan A tu kan dapat 90T kuasa 2 tolak 150T kan? Yang 150T tu tak payah tolak dengan T ke sebab jumlah jarak dia T? Nak tolak dengan T yang mana? Sebab formula dia jumlah jarak bahagi jumlah masa. Jadi T per T 3T tolak 5 sama dengan 30T. Okey, jap. Balik. Okey, kita buat. Okey. Purata laju. Sama dengan jumlah jarak bahagi jumlah masa. Okey. Lepas tu kamu sebut jumlah jarak T bahagi 3T tolak 5. Cikgu buat macam ni. Jumlah jarak T. Macam tu. Bukan macam tu kan cikgu? Okey, macam mana? Kamu nak tunjuk kamu punya. Lepas tu jumlah masa tu bahagi 3T tolak 5. Bahagi 3T tolak 5. Yang atas sebut cikgu. Sama dengan 30. Ni, sini 30. Purata laju 30. Yang ni T. 30T. 30T. Macam tu. Tak. Yang purata laju tu 30T. Okey. Buat balik. 30T. Yang ni? Jumlah jarak? T je. Jumlah jarak T. Apa soalan dia tanya jadi tu? Okey. Jumlah jarak. Okey. 3T tolak 5. Jumlah jarak ni sekarang. Okey. Jadi kamu macam kenapa tak bahagia dengan T? Okey. Jumlah jarak. Okey, jika purata laju ialah 30T km per jam, bentukkan satu ungkapan kuadratik dalam sebutan T untuk mewakili jumlah jarak yang dilalui oleh kereta itu. Jumlah jarak, okey, jumlah jarak sekarang bukan dalam sebutan jumlah jarak yang dilalui. Okey, sebutan. Okey. Jadi yang ni bukan T, yang ni ialah jumlah jarak. Kita guna perkataan lain, jumlah jarak ataupun X. Okey. Dalam sebutan T itu jumlah jarak. Okey, yang tu dulu sebelum cikgu sambung. Okey tak, faham tak? Yang tu dia suruh cari jumlah jarak. Kita tak boleh tukar dia kepada T. Dia kata ungkapkan dalam sebutan T. Okey, ungkapkan dalam sebutan T itu yang ni lah. Ungkapkan dalam sebutan T. Sebutan T dekat situ. Ungkapkan. Ungkapkan yang ni perkataan dia. Dalam sebutan T dekat situ. Ungkapkan dalam sebutan X dekat sini. Kalau ungkapkan dalam sebutan T, kita kena buat formula supaya dia ada T dekat belakang situ. Dekat depan dia tak ada T dah.
Itu maksud ungkapkan dalam sebutan. Dalam sebutan. Okey. Ungkapkan dalam sebutan T untuk mewakili jumlah jarak. Ini sebutan T itu maksudnya kalau dekat sini, okey, kita buat soalan lain. Itu soalan tu tajuk. Okey. Kalau soalan katalah A sama dengan 2x tambah 2x tambah 3. Okey. Ungkapkan X dalam sebutan A. Okey. Macam mana nak buat tu? Ungkapkan X dalam sebutan A. Jadi, ungkapkan X dalam sebutan A. Dalam sebutan A, maksudnya A itu ialah jawapan dia. Okey. Ungkapkan X. Jadi, X dekat sini dalam sebutan A. Jadi, A tolak 3. Okey, 2X. Okey, ungkapkan X. X sama dengan A tolak 3 per 2. Ini ialah ungkapkan X dalam sebutan A. Sebutan A itu sebutan tu ialah jawapan. Sama macam yang ini. Ungkapkan sebutan T. T itu ialah jawapan dia. Okey, dekat T ialah jawapan. Itu sebab jumlah jarak sama dengan 30T darab dengan 3T tolak 5. Okey, itu ialah jumlah jarak. Dia tak boleh ada dekat sini T lagi. Dia T semua, dia mesti ada di jawapan dia. Okey ke cikgu cerita tu? Ataupun kamu tanya sekarang? Okey cikgu. Cikgu. Okey. Cikgu. Ya, jadi. Yang 90T kuasa 2 dengan tolak 150T tu. Okey, yang atas ni. Tak boleh pemudahkan lagi. Pemudahkan tu berapa? 3T kuasa 2 tolak 5T. Oh, okey. Mudahkan lagi tu maksudnya kecilkan. Boleh, tapi kita tak buat pun macam tu. Sebab itu formula yang dia bagi. Kita gunakan formula yang dia bagi. Betul. Tapi cikgu tak mudahkan lagi. Tapi kalau nak mudahkan, dia kalau nak mudahkan, okey, kamu bahagi dengan berapa? Kamu mudahkan, kamu bagi berapa? Cepat. 3. Okey. Soalan tu dah masuk advance tu. Okey. Jarak. Cikgu Salim balik tahu. Jarak sama dengan 90T kuasa 2 tolak 150T. Okey. Lepas tu Izazi kata nak mudahkan. Boleh ke tak boleh? Okey. Jawapan dia. Kamu tengok kalau nak mudahkan, kamu bahagi dengan 3. Okey. Yang ni bahagi 3. Saya bagi 30. Bagi 30. Okey. Bila bagi 30, yang ni dapat 9T kuasa 2 tolak 9 pula. Ni 3T kan? Sorry. Ni bila bahagi dapat 30 3T kuasa 2 tolak 5T. Betul Zazi yang tu? Kan? Okey. Tetapi dia salah. Salah sikit je. Kalau kamu kata nak permudahkan, jarak pun kena bahagi 30. Dia jadi macam tu. Jarak per 30 sama dengan 3T kuasa 2 tolak 5T. Oh, okey. Faham teruskan? Dah mesti kamu faham. Sebab bila kanan bahagi, kiri pun kena bahagi. Okey. Yang ni baru formula yang betul balik. Yang tu. Okey. Itu sebab cikgu tak bahagi yang atas tu. Dah, faham? Dah, okey. Kamu ni tanya soalan pelik-pelik. Alamak, takutlah cikgu ni. Nanti cikgu nampak bodoh lah pula. Kamu janganlah tanya soalan pelik, tanya soalan senang-senang. Itu soalan yang susah-susah dah tu. Okey, B. Tapi tak apa, tak tahu nanti tak kamu tanya. Cikgu boleh mengarut aja semua. Biar kita semua pening kepala. Okey, B pula. Diberi jarak Tanjung Malim ke Taiping 187.5. Okey, guna formula tadi tu. Izazi nak guna formula bahagi 30 pun boleh. Tapi menyusahkan kamu balik lah sebenarnya. Okey, kalau senang, guna je balik. Boleh lah juga. Nanti kita try Izazi yang kamu punya formula yang kamu tanya itu. Okey, senang ke susah? Okey, B. Cari jumlah masa yang diambil.
Okey, cepat. Diberi jarak tanya malim 187.5. Formula tadi dah ada dah. Okey, cikgu nak jawapan je. Empat markah. Soalan 2 markah pun kamu tanya macam-macam. Ini 4 markah ni mau tanya sampai malam pula ni. Oh, jenuh cikgu jawab ni. Soalan 4 markah malam, lepas tu bawah tu soalan 3 markah. Sampai pukul 3 pagi tak tidur kita. Bayang soalan 2 markah kamu tanya gila-gila betul. Dapat tak? Terlebihlah masa sikit. Tak apa. Bila kamu tanya itu maksudnya kamu faham dah. Okey. Yang tanya sikit dia faham sikit. Yang tanya banyak itu dia faham banyak. Yang penting semua faham, semua boleh jawab. Nanti bila periksa betul semua dapat A+. Pengetua mesti terkejut. Masuk Cikgu Faris nak masuk kelas cikgu lah. Kenapa budak kelas 4 STEM 1 ni pandai sangat? Cikgu pun bagi tahu, budak tu memang dilahirkan sedia. Memang lahir-lahir terus pandai. Lahir-lahir dia tak menangis pun. Lahir-lahir tengok orang terus senyum je. Memang kamu semua muka cerdik. Lama je jawab. Semua dapat jawapan tak? Dapat cepat. Kita habis awal. Habis awal pun dah lambat dah ni. Nazifah dapat tak? Nazifah pun boleh tahan pandai dia. Kalau banding dengan abang dia. Azib pun pandai juga. Tapi Nazifah ni lagi pandai. Nazifah buat apa tu? Cikgu, saya dapat 150 minit tapi tak pasti. Okey, dah. Kita cuba. Asalkan seorang dapat jawapan, kita cuba terus. Okey. Jadi, dia bagi tahu 187.5. Okey, kita ingat nombor tu. Formula yang asal, 90T kuasa 2 tolak 150T. Jarak dia dah bagi tahu dah. Sama dengan 187.5. Okey. Yang ni betul semua. Lepas itu takut masalah. Masalah yang takutnya ialah salah kira. Tapi tak sepatutnya salah kira. Cikgu dah ajar guna kalkulator dah. Okey. Cikgu ajar kamu guna. Kamu buat macam ni cikgu tahu. 90T kuasa 2 tolak 150T tolak 187.5. Sama dengan kosong. Okey, dah faham? Okey. Lepas itu, nak kecilkan ke tak payah? Tak payah dah. Sebab apa tak payah? Kalau rajin kamu kecilkan lah. Tapi sebab apa cikgu kata tak payah kecilkan? Tak payah mudahkan. Sebab apa? Jawapan dia sama. Okey, jawapan dia sama. Itu yang paling betul, jawapan tepat. Jawapan dia sama. Gunakan kalkulator. Okey. Gunakan kalkulator untuk dummy sahaja. Okey, cikgu tulis sini A. A sama dengan 90. B negatif 150. C negatif 187.5. Okey. Lepas itu gantikan. Okey, gantikan tu. Okey, kamu beritahu cikgu apa jawapan dia. Cikgu buat 2 kurungan. Tengok sama tak apa jawapan dia? Jawapan dia X1 berapa? X2 berapa? Kalau kamu tak dapat cikgu nak kira. Jawapan X1 5/2. 5/2. Okey. X2 Negatif 5/6. negatif 5/6.
Okey. Tengok macam mana nak tulis. Okey, jawapan dia sini. Jadi jangan lupa tulis ini T. Ini T tau. Jangan tulis X. Walaupun jawapan dia X. Kalau kamu tulis X dekat sini, salah terus. Habis tak ada markah satu pun. Jangan tersalah tulis simbol tu. Kalau T, T. X, X ikut pada dekat sini. Kalau sini H, H. Okey. Jangan salah tu takut tu. Okey. Jawapan yang pertama, 5/2. Cikgu tulis 5, cikgu tulis 2. Lepas tu sini positif, cikgu tulis negatif. Okey. Lepas itu yang kedua pula. Sini ialah 5, sini ialah 6. Jawapan negatif letak positif. Okey, kemudian 2T tolak 5 sama dengan 0. T sama dengan 5/2. Lepas itu 6T tambah 5 sama dengan 0. T sama dengan negatif 5/6. Diterima jawapan 5/2. Okey, tetapi T sama dengan 5/2. T sama dengan 5/2. Yang ni salah lah. Yang ni tak diterima. Sebab dia negatif. Masa tak ada negatif. Masa negatif tu kamu balik masa lalu. Okey. Nanti kamu cipta mesin balik masa lalu. Okey. Lepas tu T sama dengan 5/2. Okey. Tapi 5/2 ini ialah dalam jam. Okey. 5/2 jam. Okey. Ataupun 2.5 jam. Yang dia nak ialah minit. Okey, kalau minit 2.5 jam, 5/2 jam tu kalau minit berapa? 2.5 jam ialah okey, sama dengan T 5/2. Okey, nak jam tukar kepada minit darab dengan 60. 5/2 darab 60 minit. Tak nampak tulis. Okey, 50 darab 60 minit sama dengan 150 minit. Okey, betul lah tu, 150 minit. Okey, betul, 150 minit. Pertanyaan? Kecilkan sikit. Tak ada pertanyaan? Okey. Tak ada. Dan last sekali. Jika kereta tersebut berhenti berehat 30 minit. Purata laju. Purata laju jumlah jarak bagi jumlah masa. Dia berehat 30 minit. Masa tadi dah dapat dah. Dalam kilometer per jam. Dapat tak jawapan? Tiga markah. Bagi satu jawapan. Kamu bagi nanti cikgu kira. Purata laju jumlah jarak bagi jumlah masa. Okey. Siapa dapat? Musim dapat tak? Ataupun kamu nak simpan kamu punya kejantanan tu. Nanti aku jawab betul, orang kata aku pandai pula. Oh, jadi malulah aku. Kamu pun diam je.
Kemudian line tag ada lah. Okey. Lavina dapat tak? Tengah buat cikgu. Okey. Cikgu, saya dapat 62.5. Okey, macam mana? Cikgu nak tahu je. 150 minit tu tambah dengan 30 minit. Okey. Lepas tu jumlah dia dapat 180 minit. Lepas tu tukarkan kepada jam. betul. Bahagi 60. Betul. Dapat 3. Okey. Jumlah jarak dia 187.5 bahagi 3 dapat 62.5. Okey. Sebutan tu betul. Okey, jumlah jarak. Purata laju adalah jumlah jarak. Okey, cikgu tulis dekat sini. Dekat tempat yang samalah. Jumlah jarak bahagi masa. Masa dalam jam. Jumlah jarak ialah 187.5. Masa dia 3 jam. Betul-betul masa dia 3 jam. Sebab tadi 2.5 tambah 30 minit 3 jam. Lepas tu dapat berapa? Itulah purata laju dia. Berapa kamu dapat? 62.5. 62.5. Okey, cikgu terima jawapan tu. Kalau bahagi betul. 62.5. Itu ialah dia punya purata laju kilometer per jam. Okey, betul. Okey. Jadi habis dah tajuk ni. Tajuk ni tajuk fungsi dan persamaan kuadratik. Okey. Ni tak ada dah. Minggu depan kita masuk tajuk asas nombor balik. Okey. Jadi apa-apa soalan nak tanya dengan cikgu dekat sini? Okey, tak ada apa. Jadi terima kasih semua yang telah masuk kelas cikgu. Dah lebih masa dah ni. Okey. Kesian dekat kamu lah kot kamu ada kelas. Okey. Jadi terima kasih kerana masuk kelas cikgu. Okey, jumpa lagi. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Okey. Terima kasih.